Nama saya Muhammad Amir. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita pergi kepada pengenalan. Okey. Pembangunan sosial merupakan suatu proses pembangunan yang memberi penekanan kepada pembangunan manusia dan sistem sosialnya. Ia berhubung kait dengan dasar, program dan aktiviti yang menjurus kepada pengisian nilai dan pembangunan budaya yang dapat mempertingkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Malaysia, pembangunan bukan sahaja diukur berdasarkan pencapaian ekonomi dan pembangunan fizikal, tetapi ia mesti diintegrasi dengan usaha-usaha dan program untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Dengan itu, pembangunan sosial menjadi suatu dasar yang amat kritikal dalam usaha membangunkan negara keseluruhannya. Saya, Darshni. Pembangunan negara tidak dapat dinikmati dengan sepenuhnya jika terdapat ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial. Di samping itu, tahap kemajuan sesebuah negara tidak boleh diukur hanya berdasarkan pembangunan fizikal dan kejayaan material semata-mata. Dengan itu, walaupun kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan taraf ekonomi dan pembangunan Malaysia supaya seiring dengan negara maju yang lain, namun kerajaan tetap mewujudkan pembangunan yang bersepadu dan holistik. Sebagaimana yang diketahui, Malaysia adalah sebuah negara demokrasi yang mempunyai masyarakat majmuk daripada segi kaum, agama, bahasa dan budaya. Mengikut bancian pada tahun 2000, terdapat 3 kaum terbesar di negara kita. Pecahannya adalah seperti berikut. 65.1% penduduk terdiri oleh kaum Melayu dan Bumiputera, 26% kaum Cina dan 7.7% kaum India. Dan selebihnya adalah kaum-kaum lain. Terdapat 31 kaum yang terbesar adalah seperti Bajau, Bisaya, Kadazan Dusun, Muruk, Ibam, Bidayu, Kayan, Kelabit, Kanyah dan Maulana. Daripada statistik yang ditunjukkan adalah jelas menunjukkan tahap kepelbagaian dan seterusnya kompleksiti yang wujud dalam mengurus dan mentadbir negara. Kepelbagaian yang wujud ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik kerana rakyat yang berbilang bangsa, agama dan budaya boleh hidup dengan aman dan harmoni di bawah satu bumbung pemerintahan. Konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Maksud perpaduan dalam kepelbagaian, unity in diversity dari perspektif, iaitu terdapat 3. Psikologi sosial, antropologi sosiologi, ontological. Yang pertama, psikologi sosial, ialah rasa kesatuan yang merentas pemisihan fizikal dan psikologikal yang meliputi juga konteks mental fizikal. Yang kedua, antropologi sosiologi, suatu rumusan yang menyimpulkan dan mengartikulasikan bagaimana manusia mengurus dan menyusun dari segi abstrak dan nyata perbezaan sosial yang sedia ada dalam kalangan mereka. Yang ketiga, ontological. Ontological ialah perlunya mengurus dan menyusun perbezaan ini adalah pada umumnya atas keinginan untuk mewujudkan keadaan dan stabil dalam sesebuah masyarakat yang rencam keanggotaan kelompok sosialnya agar dapat meraih kesenangan dan mungkin juga kemewahan material. Maksud perpaduan. Maksud perpaduan ialah proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep kesepaduan sosial. Konsep kesepaduan sosial merupakan suatu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seharusnya pula mempengaruhi para anggota masyarakat tersebut untuk merungkaikan pelbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan.
Setiap rakyat haruslah memahami konsep kesepaduan sosial menerusi pemahaman konsep takrifan harian iaitu everyday define. Sebelum perpaduan dapat dicapai, takrifan harian lebih berkesan daripada takrifan autoriti kerana setiap anggota masyarakat majmuk adalah bebas untuk bertindak dan berperilaku pro keamanan, pro keharmonian dan anti keganasan demi survival diri, keluarga dan kelompok sosialnya. Sekiranya timbul sebarang konflik, anggotanya akan segera mencari jalan penyelesaian melalui perundingan dalam pelbagai cara dan bentuk. Konsep kesepaduan adalah lebih realistik dalam konteks Malaysia. Oleh itu, konsep kesepaduan sosial diutarakan untuk menjelaskan fenomena yang berlaku di Malaysia. Masyarakat pelbagai etnik Malaysia. Kumpulan etnik, sub-etnik, suku, kumpulan bahasa dan dialek. Terdapat 3 masyarakat di Malaysia iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Potret hubungan etnik di Malaysia. Negara Malaysia dengan kerencaman demografi terus maju dan membangun, malah disegani oleh jiran tetangga dalam konteks negara berbilang etnik. Keadaan yang aman damai telah melahirkan suatu bentuk kestabilan politik, ekonomi dan sosial yang baik. Malaysia berjaya mencapai tak negara berpendapatan sederhana dalam tempoh kurang daripada 50 tahun. Keunikan tadbir urus negara mengurus perpaduan dalam kepelbagaian amat penting. Global Peace Index 2011. Ini merupakan negara-negara yang paling aman di dunia. Yang pertama, New Zealand. Yang kedua, Iceland. Yang ketiga, Jepun. Manakala Malaysia didapati tempat yang ke-19. Hubungan etnik dari perspektif konflik. Ada yang berpendapat masyarakat yang memiliki kerencaman budaya, bahasa, agama seperti di Malaysia akan terpisah dan terasing mengikut kumpulan etnik masing-masing. Perbezaan etnik akan melahirkan persaingan antara kumpulan etnik dan berlaku keputusan ciri-ciri etnik tersebut. Seterusnya, etnik yang dominan akan menguasai etnik minoriti. Akhir sekali, media massa kerap memotretkan hubungan etnik di Malaysia dalam perspektif yang sempit, lalu membangkitkan sentimen etnik atau agama dalam laporan berita. Seterusnya, kesepaduan sosial menurut pandangan alternatif untuk memahami hubungan etnik di Malaysia. Kebanyakan kajian tentang hubungan etnik di Malaysia menggunakan paradigma konflik untuk menganalisis dan memahami setiap permasalahan yang wujud dalam masyarakat. Pandangan sedemikian mengandaikan masyarakat Malaysia sentiasa berada dalam persengketaan, saling bersaing khususnya antara kumpulan yang berlainan etnik dan agama. Hakikatnya, mengangkat paradigma konflik sebagai teras memahami permasalahan masyarakat di Malaysia adalah kurang tepat kerana realitinya masyarakat hidup dalam aman dan stabil. Menelusuri hubungan etnik daripada perspektif konflik. Pembentukan ilmu kolonial yang syarat dengan nuansa ideologi Orientalism pada asasnya adalah untuk membezakan kumpulan dalam masyarakat agar wujud sempadan binary yang jelas antara mereka yang menjajah dengan mereka yang terjajah. Yang kedua, mereka yang terjajah pula dikategorikan secara pukul rata melalui perbezaan yang berdasarkan ciri-ciri fisiologi, budaya, bahasa, agama dan etnik yang diesensiasi dan diitlakkan secara mudah dan cepat.
Memahami hubungan etnik daripada perspektif kesepaduan sosial. Masyarakat Malaysia terhasil daripada perkongsian sejarah, membina struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya. Masyarakat Malaysia bersifat dinamik, membina kesepaduan sosial melalui interaksi dan amalan harian secara langsung dan tidak langsung secara berterusan. Kesepaduan sosial juga terbina menerusi proses akomodasi, akulturasi, amalgamasi dan asimilasi, mekanisme untuk mengekalkan toleransi. Okey, jom kita menelusuri hubungan etnik daripada perspektif konflik. Paradigma alternatif ini bukan bertujuan untuk menafikan bahawa tiada konflik, tetapi sebagai satu cara pandangan yang memberi tempat yang lebih wajar kepada sisi positif dalam menganalisis dan memahami hubungan etnik. Pemahaman terhadap situasi ini adalah wajar kerana hakikatnya aspek yang lebih dominan dalam kehidupan seharian dalam kalangan masyarakat awam di Malaysia bukan berasaskan konflik tetapi didasari oleh kesepaduan sosial. Hubungan saling terkait dan saling bergantungan. Jalinan hubungan sosial secara berterusan terbina dalam kalangan anggota masyarakat Malaysia merentas etnik, agama, budaya dan bahasa menerusi interaksi sesama mereka. Takrifan autoriti dan takrifan harian. Paradigma kesepaduan sosial lebih memberi tumpuan kepada takrifan terhadap interaksi seharian yang dibentuk oleh anggota masyarakat itu sendiri berbanding dengan takrifan yang dibentuk oleh autoriti. Selain itu, takrifan autoriti seperti negara misalnya cenderung bersifat tetap dengan sempadannya yang tidak boleh diubah. Contohnya, takrifan Melayu oleh negara sebagaimana yang termaktub dalam artikel 160. Takrifan harian oleh masyarakat awam kemungkinannya lebih anjal, cair, rencam, pelbagai dan terdapat tolak ansur, akomodasi serta saling memahami dalam kalangan mereka untuk memastikan kehidupan seharian mereka dapat diteruskan dengan aman tanpa sebarang konflik. Kesepaduan sosial memberi pengiktirafan terhadap takrifan harian oleh anggota masyarakat dan takrifan harian dalam konteks hubungan etnik ialah pelekat sosial yang menjadikan masyarakat Malaysia yang majmuk, pelbagai dan rencam ini secara sosialnya bersepadu. Kesepaduan sosial melalui akomodasi, akulturasi, amalgamasi dan asimilasi. Apakah itu? Dalam proses rundingan sosial, unsur-unsur seperti akomodasi, akulturasi, amalgamasi dan asimilasi sentiasa berlaku di peringkat yang berbeza sebagai mekanisme untuk terus mengekalkan toleransi etnik, penerimaan terhadap perbezaan dan kesepaduan sosial yang wujud pada hari ini. Sebab itulah, rakyat Malaysia di peringkat masyarakat awam tidak mudah terpengaruh untuk bertindak secara melulu, emotif dan menggunakan kekerasan terhadap isu-isu yang ditimbulkan. Masyarakat Malaysia di peringkat awam telah pun sedikit sebanyak terikat dengan suatu bentuk kesepaduan sosial yang baik dan organisasi sukarelawan masyarakat dan individu daripada pelbagai etnik dan agama. Selain itu, takrifan yang diberikan oleh anggota masyarakat dalam acuan besar bercirikan Malaysia adalah merujuk kepada interaksi dan hubungan seharian yang berlaku antara mereka melalui proses rundingan sosial yang berterusan. Proses ini ditunjangi oleh unsur-unsur akomodasi, akulturasi, amalgamasi dan asimilasi yang merupakan intipati penting untuk memahami hubungan etnik di Malaysia dari aspek kesepaduan sosial. Kesimpulan, dalam usaha untuk Malaysia memupuk perpaduan melalui kebudayaan dan pendidikan, rakyat yang dibahagikan mengikut kumpulan etnik perlu saling bertolak ansur supaya perpaduan negara
dapat dicapai. Antara termasuklah masyarakat majmuk yang 154 hubungan etnik di Malaysia. Perspektif, teori dan praktik menerangkan bahawa Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum tetapi masih boleh hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sifat toleransi yang diamalkan oleh pelbagai kaum menunjukkan mereka bersedia menerima bangsa dan budaya lain sebagai satu budaya yang sama, iaitu budaya Malaysia. Jadi, sebagai warga negara Malaysia adalah tanggungjawab kita untuk mewujudkan perpaduan di mana asas perpaduan telah disediakan melalui penubuhan persekutuan. Kita hendaklah mencapai persefahaman, persetujuan dan titik pertemuan ke arah perpaduan. Kita haruslah mengarahkan semua usaha menuju kepada titik pertemuan ini. Salah satu caranya ialah melalui proses penyerapan yang berlaku akibat daripada pertembungan pelbagai kebudayaan mestilah secara semula jadi tanpa sebarang paksaan. Dalam konteks Malaysia, asimilasi budaya pelbagai kaum telah sedang akan terus berlaku. Rakyat harus mempunyai sifat bersih, cekap dan amanah. Hal ini menyebabkan titik pertemuan antara kaum semakin luas. Titik pertemuan yang menjadi nilai hidup bersama, yakini budaya masyarakat yang menginginkan kebaikan. Jadi, titik pertemuan adalah kunci untuk mencapai matlamat terpenting negara, iaitu penyatuan melalui kepribadian kebangsaan yang jitu. Terima kasih. Pohon angsana jauh ke tengah, buah bidara delima batu. Akan jasad di kandung tanah, semoga berjumpa di lain waktu. Oh, sting aku. Yahoo!